Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sahabat-sahabat, hari ini 1 Ramadan 1444 Hijriah. Kita bersamaan dengan berapa? 12 hari bulan Mac, bulan 3 2024. InsyaAllah kita bersiaran hari ini dari kedai Ustaz-Ustazah, yang mana bertepatan dengan 1 Ramadan. Kejap lagi pun kita nak merasai bagaimana, kita pun sekarang ni kita dah tengok dah kat depan kedai kita dah jam sangat dah, orang kata penuh dengan orang nak balik kerja, bazar, ramai orang yang dah beratur pergi bazar nak beli barang ataupun makanan untuk berbuka puasa. Jadi siapa yang dah siap masak, bolehlah sambil-sambil ataupun sedang masak-masak tu sambil-sambil berdengar dengan kami. InsyaAllah saya membuka satu pembukaan berkaitan dengan program insyaAllah yang kita akan laksanakan sepanjang Ramadan 2024 ini. InsyaAllah apa dia? Iaitu bicara Tuhan tentang manusia. Al-hiwar, allazi mawjud fi dakhil Quran. Apa bicara Allah, kalamullah yang ada di dalam Quran yang bercerita tentang manusia. Siapakah, apakah bentuk perihal manusia tu? Manusia tu adakah dia diciptakan dengan sia-sia tanpa ada tujuan? Kita akan tengok lagi perangai manusia, jenis manusia. Masya Allah kan, macam-macam warna manusia ni ada. Dia bukan warna bendera je, tapi macam-macam warna. InsyaAllah hari ini tuan-tuan dan semua sahabat-sahabat pecinta ilmu akan bersama dengan Dr. Ustaz Al-Muntasir untuk melihat, kita tengok hari ini apa yang Ustaz akan bicarakan tentang perihal manusia di dalam Al-Quran. Dan insyaAllah kalau dapat catatannya tu bolehlah ditulis di ruangan komen. Ada siapa yang menonton ke sekarang ni? Yang menonton kita persilakan boleh tulis di ruangan komen. Menonton tengah buat apa ke, ibu-ibu tengah buat apa, adik-adik ke tengah buat apa, tolong mak masak ke. So insyaAllah kita nak pergi satu persatu tentang pelbagai nama manusia ni dekat dalam Quran. Allah sebut Al-Insan, ya Bani Adam, ya Ayyuhan Nas, apa lagi? An-Nas, Insan, Bani Adam. Itu semua merujuk kepada apa? Merujuk kepada manusia. Siapa manusia? Kita lah, semua kita. So kita nak tahu macam mana kita nak mengharungi kehidupan ini dengan pancarobanya. So kita jemput untuk bersama sepanjang sebulan ini dalam bulan Ramadan untuk kita mengenal ayat Allah tentang manusia. Ustaz, boleh Ustaz? Boleh. Sila Ustaz. Nanti kalau siapa yang nak beli kurma Makjul kurma Makjul cantik kan, yang ni sekilo. Kurma Makjul RM90. Kita bagi murah-murah sahaja. Okey Ustaz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah lana sudurana, yassir umurana, uhlul 'uqada alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim ya rahim ya Allah. Alhamdulillah ala bulughina Ramadan, wa insyaallah hari ini kita nak sedikit maklumat untuk dalam manusia bersama Al-Quran Al-Karim. Sebelum kita nak khatam Al-Quran Al-Karim dalam bulan Ramadan, ada yang nak khatam Al-Quran Al-Karim dalam 10 hari Ramadan, ada yang khatam dalam 20 hari bulan Ramadan. Tetapi maksud ini
ghayah atau hujun ini ridha Allah Subhanahu wa taala. Macam mana manusia nak dapat ridha Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan bulan Al-Quran, yang kita faham bulan Al-Quran, makna tadarus Al-Quran dalam bulan Ramadan. Ini ikut sunnat An-Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Ramadan. Sebab Sayyidina Jibril alaihissalam turun tadarus Al-Quran Al-Karim bersama An-Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Ramadan. Makna kita tambah yang baik. Bukan makna kalau dah habis bulan Ramadan kita tak boleh baca Al-Quran, tak boleh tadarus Al-Quran, tak boleh tadabbur Al-Quran Al-Karim. Bukan macam ini. Kita nak insan bersama Al-Quran, makna sentiasa bersama Al-Quran Al-Karim. Semalam kita dengar dalam salat tarawih, imam baca awal ayat di dalam surah Al-Baqarah, lepas alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Hudan, makna hari ini nak faham satu poin bersama Al-Quran dengan al-insan atau manusia. Satu poin hudan. Apa maksud hidayatul Quran Al-Karim? Makna yang cari hidayat Allah Subhanahu wa taala ada dalam Al-Quran Al-Karim. Kalau nak tanya, nak soalan, nak apa-apa, ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Lidzalika Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 2 di dalam surah Al-Baqarah, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Makna nizam atau sistem Allah Subhanahu wa taala yang ada selamat dalam Al-Quran Al-Karim. Manusia lihat kawasan kita, bumi, lihat langit, lihat laut, lihat matahari, bulan, bintang, bukit, semua kawasan kita. Tetapi bukan mukallaf macam al-insan, macam manusia. Manusia mukallaf. Makna mukallaf buat ibadah. Makna mukallaf tadabbur ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang kawasan kita al-kauniyah atau ayat Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Manusia mukallaf untuk ibadah, untuk khalifah atas bumi. Macam mana buat atas bumi? Kalau dia khalifat Allah Subhanahu wa taala betul, makna dia buat yang baik atas bumi. Kalau dia tak ikut sistem Al-Quran Al-Karim, mimalah dia tak buat yang baik atas bumi. Itu sunnat Allah Subhanahu wa taala, juga ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Sifat orang mukmin yang cari hidayat Allah Subhanahu wa taala, ayat 3 di dalam surah Al-Baqarah. Kita baca alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Banyak sifat. Makna nak dapat hidayat Allah Subhanahu wa taala ada dalam Al-Quran Al-Karim. Apa amal yang kita buat, Allah Subhanahu wa taala beri kita ridha. Kita dalam musim, bukan musim bisnes sahaja, musim amal yang baik. Kalau nak tambah iman, ini musim. Ulama kata dalam bulan Ramadan, bulan Al-Quran Al-Karim, orang baca zikir 1 kali macam baca 70 kali. Kalau baca 1 juzuk
Al-Quran Al-Karim macam baca 70 kali. Makna dapat pahala 70 kali, 70 juzuk. Ini nikmat. Makna waktu dia mahal, emas. Waktu di dalam bulan Ramadan mahal. Macam mana nak tahu nikmat Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan? Bili satu malam Lailatul Qadar lagi baik daripada 1000 bulan. Ini nikmat. Tak ada dalam ummah yang sebelum umat An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna nak tahniah ada Al-Quran beri jawab. Bila kita nak tahniah ada masalah, semua jawab ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Jawab orang Muslim yang cari hidayat Allah Subhanahu wa taala ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Jawab orang manusia yang tak Muslim tetapi dia nak buat baik atau yang tak baik ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Makna marhala manusia soalan dan Al-Quran beri jawab. Tak ada yang jauh. Semua ada di dalam Al-Quran Al-Karim yang kita suka tadabbur, suka baca, suka faham tafsir dalam Al-Quran Al-Karim. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sifat satu bahagian manusia yang pilih hidayat Allah Subhanahu wa taala. Dapat falah bila masuk di dalam bulan Ramadan atau musim Ramadan. Macam mana amal yang nak tambah amal di dalam bulan Ramadan. Untuk kalau setiap bulan khatam Al-Quran satu kali, kita nak baca atau khatam Al-Quran Al-Karim di dalam bulan Ramadan 2 kali, 3 kali. Khatam Al-Quran Al-Karim bersama jemaah dalam masjid. Khatam Al-Quran Al-Karim kalau baca sendiri dalam rumah. Khatam Al-Quran Al-Karim kalau kita pergi kerja. Cukup 3 kali atau 4 kali. Ini nikmat. Makna ada sifat bulan Ramadan baik. Dapat berapa pahala? Ini dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita tahu ikut sunnat ulama, bila orang baca satu juzuk atau satu kali khatam Al-Quran macam khatam 70 kali. Ini satu bahagian yang cari hidayat Allah Subhanahu wa taala. Bahagian dua juga manusia yang cari dunia, yang cari buat maksiat, yang jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah beri azab. Allah beri azab makna dia jauh dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tak dapat ridha Allah Subhanahu wa taala, tak dapat hidayat Allah Subhanahu wa taala, tak bangang kunci yang ada selamat manusia dalam dunia dan akhirat. Ini bahagian yang jauh, yang faham ayat Allah Subhanahu wa taala, yang kawasan kita atau yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim, dia faham salah. Bila dia faham salah, makna dia jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lidzalika Allah Subhanahu wa taala ayat 6 di dalam surah Al-Baqarah beri sifat orang kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Beri nasihat, bagi nasihat, dia tak dengar nasihat. Walau dah nampak nasihat depan mata dia ini salah, tetapi dia nak buat salah macam ini. Macam mustahil dia faham. Mustahil dia faham. Bila dia sifat dia macam ini, makna dia pilih jalan yang tak baik. Dia pilih jalan yang jauh dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lidzalika kita baca ayat 7 di dalam surah Al-Baqarah, khatamallahu ala qulubihim. Dah tutup hati mereka. Tutup hati mereka. Walau dia manusia. Apa berbeza manusia bila dengar tilawat Al-Quran Al-Karim menangis, dengan yang dengar ayat Al-Quran Al-Karim dia ketawa atau mengingkar ayat ini. Ini dah dapat hidayat Allah Subhanahu wa taala, dah masuk cahaya dalam hati. Bila dengar ayat Al-Quran Al-Karim, dia menangis sebab dia tahu ini azab Allah Subhanahu wa taala confirm.
tak ada syak. Tetapi bila orang main-main dalam ayat Al-Quran Al-Karim, Allah Subhanahu wa taala dah tutup hati mereka. Tak boleh nampak cahaya hidayat Allah Subhanahu wa taala. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Ini mereka bila hari kiamat. Allah beri azab yang susah sangat hari kiamat sebab mereka tak dengan ayat Al-Quran Al-Karim betul, atau mereka jauh dalam Al-Quran Al-Karim, tak mahu faham ayat Al-Quran Al-Karim. Lidzalika bila orang ada masalah, banyak masalah, jumpa banyak masalah, tanya Al-Quran Al-Karim, apa jawab? Bila ada masalah, kadang-kadang penat, kadang-kadang susah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Muhammad, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Alladzina amanu, satu sifat manusia bahagian satu yang beriman, yang ahlul iman. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum, makna ada yakin dalam hati mereka. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, bila ada zikir hati dia rindu. Bila dia dengar zikir, ada nama Allah, tadarus, ada baca Quran, ada tajwid, ajar agama, tafsir, yang ada khidmat dalam agama, hati dia macam rindu. Makna ini satu sifat ahlul iman. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Allah Subhanahu wa taala confirm juga, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang ada tamakninah, bila ada masalah dah dapat tamakninah, makna ini satu sifat Allah Subhanahu wa taala sayang kita. Allah Subhanahu wa taala sayang. Kenapa? Sebab bila dengar zikir Allah Subhanahu wa taala, dalam hati rasa alhamdulillah baik. Alhamdulillah rasa macam tak benar. Alhamdulillah dah dapat jawab. Kadang-kadang orang ada hajah, dia tanya sini, tak jumpa jawab. Tetapi dia ada dalam Al-Quran Al-Karim. Macam mana kita nak bangun ini? Ini kalau ada masalah, kalau ada hajah, kalau ada apa-apa, boleh jawab di dalam Al-Quran Al-Karim. Kalau orang mati, apa kita jawab bersama keluarga dia? Nak bagi ta'ziah. Ta'ziah siapa ajar kita? Macam mana kita nak bagi tahu kalau ada orang Muslim atau Muslimah dah meninggal, nak ta'ziah? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Siapa ajar kita? Al-Quran Al-Karim. Kalau ada musibah, siapa ajar kita? Al-Quran Al-Karim. Kalau nak dapat rezeki, siapa ajar kita? Al-Quran Al-Karim. Kalau nak tanya macam mana sifat ahli syurga, macam mana Al-Quran Al-Karim beri jawab. Dalam banyak ayat di dalam Al-Quran Al-Karim beri sifat ahli syurga untuk apa? Untuk manusia, untuk insan. Makna insan bukan ada dua tangan dan dua kaki dan kepala dan perut dan belakang, tak. Atau tinggi atau handsome atau tak handsome, tak. Makna insan akhlak. Makna insan muamalah. Makna insan buat ibadah yang betul. Makna insan khalifat Allah Subhanahu wa taala atas bumi. Khalifat Allah Subhanahu wa taala atas bumi. Ini makna insan. Bukan kita lihat insan, dia tak ada baju yang cantik atau yang mahal, atau dia tak dengar. Tak, itu sifat lain. Itu sifat lain. Tetapi maksud al-insan dengan Al-Quran Al-Karim, makna al-insan akhlak. Bila kita tahu sifat An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu sahabat tanya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardaha,
an akhlaq an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana akhlak an-nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rumah, macam mana akhlak an-nabi sallallahu alaihi wasallam keluar rumah, macam mana akhlak an-nabi sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat, macam mana akhlak an-nabi sallallahu alaihi wasallam bersama orang kafir, macam mana akhlak an-nabi sallallahu alaihi wasallam bersama haiwan. Macam ini, macam akhlak ini, jawab Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, kana khuluquhu al-Quran. Kana khuluquhu al-Quran. Maksud ini insan. Maksud ini insan. Siapa yang ada akhlak Al-Quran, makna ini insan. Qudwa dia an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang suka sifat ini satu alama ini ahlul iman. Kita suka sifat ini, suka akhlak yang baik, suka akhlak Al-Quran Al-Karim. Tetapi satu sifat ini sifat yang baik, sifatul mahabbah, sayang. Bila kita suka macam ini, Allah subhanahu wa ta'ala beri kita hidayah. Kita boleh dapat hidayat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan banyak sifat atau banyak poin di dalam Al-Quran Al-Karim bersama manusia. Tetapi hari ini kita nak fokus macam mana kita nak dapat hidayat Allah subhanahu wa ta'ala bersama Al-Quran Al-Karim. Makna apa sifat orang yang dapat hidayat Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran Al-Karim? Syarat al-iman. Syarat al-iman. Bila kita baca ayat Al-Quran Al-Karim awal di dalam surah Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ada rukun iman, syarat hidayat Allah subhanahu wa ta'ala beri orang muslim. Beri orang muslim. Bukan kita lihat orang kafir, dia tak Islam, tetapi dia buat baik, dia jauh dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala pilih dia jalan yang baik, baru dia boleh lafaz ash-syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bila dia lafaz ash-syahadah, alhamdulillah, dia Muslim, insyaAllah boleh dapat hidayat Allah subhanahu wa ta'ala. Juga kita baca ayat Al-Quran, man yuridillah ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala mahu beri hidayah, buka hati dia, boleh dapat amal yang baik, terus masuk Islam. Terus masuk Islam. Ini satu sifat. Makna syarat al-iman, syarat hidayat Allah subhanahu wa ta'ala, kalau orang mukmin. Kalau orang mukmin, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut sunnat Nabi sallallahu alaihi wasallam, min hurmati sya'irat al-Islam, syairah puasa, as-siyam, syairah al-haji, al-Quran, mana-mana masjid, semua syairah yang ada syairat al-Islam, min hurmati dia, hati dia ada tamaknina, ada iman, ada yakin. Ini nak dapat hidayat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir. Bahagian 2 atau bahagian 3 di dalam manusia, sifat yang manusia. Ada sifat banyak. Nanti esok insyaAllah kita sambung bersama Ustazah Nurul Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.